أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah merahmati dan memberkati kuliah kita pada malam ini dan dapat berjalan dengan lancar. Saya dengan penuh takzim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Puan Moderator Majlis pada malam ini, seterusnya pimpinan daripada Kelab Gema Nur Iman, para alim ulama, pemimpin-pemimpin masyarakat, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, para pelayar, para pencinta ilmu dari pelbagai tempat, kita doakan moga-moga kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi ruang dan kesempatan untuk menyambung kembali tafsir surah Al-Fajr yang telah kita bacanya pada 2 minggu yang lepas, yang mana pada 2 minggu yang lepas kita telah membaca makna dan penghayatan daripada surah Al-Fajr ini pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14, kalau para jamaah masih ingat. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan lengkapkan tadabbur surah Al-Fajr dengan tadabbur yang sederhana tafsirannya, bermula pada ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-30 insya-Allah. Jadi saya jemput kepada para jamaah sekalian, bolehlah kiranya kita buka mushaf Al-Quran kita itu berada pada muka surat 593, di situlah letaknya surah Al-Fajr, mengandungi 30 ayat. 14 ayat yang pertama kita sudah bacakan, ana tak ulang lagi sebab waktu kita terbatas pada malam ni dengan banyak ayat yang kita nak lalui. Ada 16 ayat yang kita akan baca, bermula ayat yang ke-15 hinggalah akhirnya pada ayat yang ke-30. Jadi para jemaah sekalian, kalau kita dah buka Al-Quran, kita terus kepada ayat yang ke-15 pada Al-Quranul Karim kita insya-Allah. Surah Al-Fajr. Ayat yang ke-15, 16, 17, 18, 19 dan 20 ni dia kena baca sekali. Maknanya dia berada dalam satu tema, cerita yang sama. Kita tengok dulu maksud ayatnya, kemudian kita akan lihat huraiannya insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Ayat yang ke-16. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Ayat yang ke-17. كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. Ayat yang ke-18. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Ayat yang ke-19. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. Dan ayat yang ke-20. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Maksudnya, kita tengok maksudnya. Para jemaah kalau ada rujukan ataupun kalau ada slide boleh kita paparkan sebagai rujukan kita bersama insya-Allah. Ayat yang ke-15 Allah Ta'ala berfirman, adapun manusia
Manusia ni siapa dia? Kita ni lah. Sama ada beriman ke tak beriman ke, manusia ni daripada perkataan insan, insan maknanya orang yang mudah lupa. Insan daripada perkataan Arabnya nasya. Nasya orang yang selalu lupa. Maka Allah sebut fa'ammal insanu, adapun manusia itu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya, maknanya ujian dalam bentuk kemewahan, kemuliaan, pangkat, gelaran, dan dia diberikan kesenangan, macam-macam kekayaan Allah hadirkan pada diri dia, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Dia sebut, kalau dia dapat macam-macam nikmat, bagai-bagai kesenangan, kemewahan, macam-macam kemudahan dalam hidup dia, dia akan katakan, tengok, Allah sayang padaku. Walaupun aku tak solat, kata dia. Walaupun aku tak bayar zakat. Walaupun aku tidak tunaikan hak Allah. Walaupun aku tidak puasa. Walaupun aku tak baca Al-Quran. Tapi aku kaya. Aku senang. Aku mewah. Aku dapat macam-macam nikmat. Dia kata, oh itu tanda Allah sayang, dia kata. Sedangkan dia tidak tahu ada bentuk kesenangan tetapi dia bukan tanda Allah sayang, tetapi dia sedang diazab. Luarannya nampak cantik, luarannya coklat, bungkusannya bungkusan coklat, tapi isi dalamnya adalah racun. Maka Allah ingatkan, wahai manusia, belum tentu kalau kamu mulia, kamu ada gelaran, kamu ada kekayaan, kamu disanjung-sanjung, engkaulah manusia agung, kamu mulia di sisi Allah. Bukan itu ukurannya. Itu maksud ayat tersebut. Kemudian Allah sebut, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Ada orang, bila dirinya susah, dirinya melarat, diuji dengan pelbagai kepayahan, kesulitan dan sebagainya, oh dia kata, Allah sedang menghinaku. Allah tak sayang padaku. Allah subhanahu wa ta'ala benciku. Ataupun orang lain akan kata, tengok kamu solat, kamu puasa, kamu buat haji, kamu buat umrah, kamu baca Quran, kamu sedekah. Aku tengok kamu ni tidak kaya pun, kamu ni tidak senang pun, kamu ni tak lebih daripada saya pun. Bukan itu bermakna Allah menghina ataupun membencinya. Kerana ada satu ujian namanya istidraj. Pernah dengar tak kalimah istidraj? Istidraj ni Allah hulurkan bagai-bagai nikmat kepadanya sehingga kan dia lupa kepada Allah. Oh dia dapat macam-macam nikmat, dia katakan, tengok aku tak solat pun. Ada orang, dulu kita pernah dengar kan, dalam lebih kurang 4-5 bulan lepas. Ada seorang, kita tak sebutlah namanya secara spesifik. Dia ni maaf sebut pakaiannya seksi, tak menutup aurat dan sebagainya. Bila orang tegur, awak ni dah berusia dah, tutuplah aurat dan sebagainya. Dia saung balik orang yang tegur dia. Hei, awak yang tegur saya, dia kata. Saya ni walaupun tak tutup aurat, Allah sayang saya, dia kata. Saya dah pergi umrah berkali-kali. Awak yang tutup aurat berapa kali dah pergi umrah? Dia sangkakan kesenangan, kemewahan itu tanda Allah sayang. Bukan. Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang dia datangkan ujian dalam bentuk kesenangan. Kadang-kadang dia datangkan ujian dalam bentuk kesakitan ataupun kesulitan. Sebab itu bagaimana kita nak tahu ujian itu adakah dalam bentuk Allah sayang ataupun Allah Ta'ala benci? Caranya adalah
bagaimana hubungan kita dengan Allah. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Kalaulah kita makin mewah, macam-macam nikmat dapat, macam-macam rezeki kita punyai, kita senang hidup kita makin dekat dengan Allah. Ketahuilah, nikmat itu sebenarnya tanda Allah sayang. Tetapi, kalaulah semakin mewah dia, semakin tinggi kedudukan dia, tetapi hubungan dengan Allah semakin jauh, ketahuilah nikmat itu sebenarnya dalam bentuk istidraj. Allah mengujinya, Allah menghulunya, sampai satu masa dia lalai dan sombong kepada Allah, didatangkan satu saat, dia dimatikan dalam keadaan mengejut, sehingga kan dia mati dalam keadaan tidak buat persiapan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dua ayat tersebut. Jelas tak para jemaah sekalian? Ana huraikan secara ringkas saja dalam kita memahami pada ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Erti kata lain, kesenangan, kemewahan, kekayaan, bagai-bagai nikmat itu bukan tanda kemuliaan. Dan kefakiran, kesusahan, kesulitan itu bukan tanda kehinaan. Kadang-kadang Allah uji seseorang dalam bentuk kemewahan, Allah uji dalam bentuk kesulitan. Maka bagaimana kita nak tahu ujian itu sebenarnya nikmat ataupun azab? Kita tanya diri kita, adakah dengan nikmat ini, kemewahan ini, ujian ini, kesulitan ini, kesakitan ini, makin dekat kita dengan Allah ataupun makin jauh? Kalau makin dekat, ketahuilah semua nikmat itu adalah satu tanda kasih Allah. Kalau semakin jauh, itu tanda istidraj. Maknanya Allah sengaja hulurkan, menyebabkan manusia makin lupa dan sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas pada jemaah sekalian, dua ayat yang pertama kita huraikan. Banyak lagi kalau kita nak huraikan ni, tapi banyak ayat lain yang kita nak lalui pada malam ini insya-Allah. Kemudian kita lanjutkan ayat 17, 18, 19, 20. Kalla bal la tukrimunal yatim. Sesekali jangan demikian, kata Allah. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak-anak yatim. Allahu Akbar. Apa maksud ayat ni? Allah Ta'ala nak ceritakan betapa ramai yang mengatakan kekayaan itu tanda kemuliaan. Mengatakan kemewahan dan kesenangan itu tanda Allah sayang. Buktinya, bila Allah bagi rezeki, bagi nikmat, titipkan pelbagai kecukupan, dia tidak memuliakan dan tidak ambil endah pun kepada anak yatim. Dan ini betul. Ada orang dia katakan, oh Allah sayang pada saya, semua nikmat saya dapat. Apa buktinya? Adakah awak ambil berat tentang anak yatim? Allah kata, ramai yang Allah beri rezeki, lalu dia tak peduli pun tentang anak yatim. Kemudian Allah sebut ciri yang kedua. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Betapa ramai yang Allah beri rezeki pada dia, keluasan pada dia, kekayaan dan kemewahan pada dia. Dalam masa yang sama, dia tidak peduli pun tentang nasib lapar kenyang orang miskin. Allah sebut. Macam mana awak katakan kemewahan itu tanda Allah sayang? Anak yatim awak tak peduli. Asnaf fakir miskin awak tak peduli. Zakat awak tak keluarkan. Sedekah jauh sekali. Maka itu kata Allah, tanda rezeki, nikmat, kemewahan, keluasan bukan tanda Allah sayang, tetapi sebenarnya dalam bentuk istidraj. Ini ayat yang ke-18. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Ayat ke-19. Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur adukkan yang halal dan yang haram. Allah sebut, ada kebanyakan orang juga kekayaan itu dia dapat daripada mana? Bercampur aduk daripada sumber halal dan yang haram. Kadang-kadang dia ambil daripada harta pusaka yang bukan hak dia pun. Hak dia dah dapat dah. Tetapi dia ambil juga hak-hak orang lain.
maka kekayaan yang dia dapat itu adakah tanda kemuliaan di sisi Allah? Sebenarnya tidak, kerana dia ambil harta itu dengan cara yang haram. Kemudian ayat yang ke-20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu, kata Allah, menyayangi harta benda dengan cara yang berlebih-lebihan sehingga tidak ada sikit pun daripada harta kamu itu dipulangkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Adakah betul kamu katakan kekayaan itu tanda kemuliaan, kemewahan dan nikmat itu tanda Allah sayang, sedangkan tidak setitis pun daripada nikmat itu dipulangkan pada jalan Allah, tetapi kamu tuhibbunal mala hubban jamma, kasih kepada harta melebihi segala-galanya. Ini 6 ayat yang pertama yang kita tadabbur secara ringkas makna dan tafsirannya. Para jemaah jelas tak tuan-tuan? Para jemaah sekalian, puan-puan? Sebelum kita masuk pada ayat yang ke-21 hingga 23. Itu tema yang pertama yang kita baca pada malam ni, menceritakan tentang sebenarnya ada nikmat yang dilihat pada luarannya adalah nikmat, sebenarnya itu adalah azab. Dan ada yang pada pandangan mata manusia itu adalah azab kerana dia diuji, dia susah, dia sulit. Sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ujian itu merupakan satu nikmat kepada orang yang menerimanya. Alhamdulillah, jelas kita menerima respon daripada para jemaah. Ayat yang ke-15 hingga ayat ke-20 itu jelas kita faham sikit sebanyak daripada kandungan ayat tersebut. Kemudian kita ceritakan pula pada ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-30 insya-Allah. Kemudian kita lanjutkan. Ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalla, jangan begitu, kata Allah. Jangan begitu ni macam mana? Jangan kamu sangkakan kalau kamu dapat nikmat itu tanda Allah sayang. Kalau kamu diazab itu tanda, kalau kamu diuji itu tanda Allah benci. Bukan itu. Tak ramai orang yang sebelum daripada ni bagai-bagai nikmat dia dapat. Adakah dia termasuk dalam kalangan hamba yang dikasihi Allah? Tidak. Fir'aun macam-macam nikmat dia dapat. Qarun macam-macam nikmat dia dapat. Haman macam-macam nikmat dia dapat. Adakah bukti itu Allah sayang? Bukan. Tanda Allah sayang apabila awak dapat nikmat, makin rapat hubungan dengan Allah. Itu sebenarnya nikmat itu dalam bentuk kasih sayang Allah. Maka ayat yang ke-21 ni Allah ingatkan, kalla, jangan begitu. Jangan bila awak dapat nikmat, oh saya tak solat pun, nikmat saya dapat, Allah sayang pada saya. Saya tak bayar zakat, saya dapat kekayaan, itu tanda rezeki saya barakah. Itu bukan begitu ukurannya. Lalu Allah katakan, kalla, jangan begitu. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Idza, apabila, dukkatil ardu, digoncangkan bumi yang kita duduk ni, sampai satu masa kata Allah, idza dukkatil ardu dakkan dakka. Bumi akan digoncangkan berturut-turut. Apa maksud bumi digoncangkan berturut-turut? Bumi dia bergoncang, tetapi ada masanya dia berhenti. Contoh kan, kita tengok sekarang ni saudara kita di Syria, di Turki, bagai-bagai. Didatangkan dengan ujian gempa bumi. Maka ada masanya tempat tersebut bergoncang, ada masanya bumi itu berhenti. Tapi dalam ayat ni Allah sebut bumi bergoncang berturut-turut, tidak berhenti. Apa maksudnya? Ia menandakan permulaan hari kiamat, kata Allah. Jangan kamu buat begitu kerana sampai satu masa nanti bumi ni akan kiamat, kata Allah.
awak akan kembali pada Allah. Itu maksudnya. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Apabila bumi digoncangkan tidak berhenti, kita tulis dalam kurungan apabila tibanya hari kiamat. Kemudian ayat yang ke-22. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Dan pada hari kiamat itu akan datanglah Tuhanmu, iaitu Allah Subhanahu wa taala, wal malaku, dan para malaikatnya, saffan saffa, dalam keadaan berbaris-baris. Apa maksud malaikat datang dalam keadaan berbaris-baris? Menandakan ketika itu bermulalah hari perbicaraan. Maknanya Allah dan para malaikatnya ketika itu siap sedia dah nak melihat segala amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia. Kita kan, kalau kita nak faham ayat ni, kalau kita pernah sambut VVIP kan, datang ke tempat kita ataupun mana-mana tempat. Kita tengokkan contoh, kalau Perdana Menteri ataupun yang di Pertuan Agong ataupun Sultan nak turun ke mana-mana tempat, orang akan berbaris-baris ni nak menyambut kedatangan tuanku ataupun Agong ataupun PM. Setengah jam ataupun sejam sebelum dah berbaris dah. Dah. Kemudian bila datang tuanku, masing-masing tegak saja. Ini nak menunjukkan satu penghormatan. Kalau yang datang Perdana Menteri, Agong, Sultan, sejam orang tunggu berbaris. Tetapi yang datang ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menyambutnya, wal malaku saffan saffa. Para malaikat akan menyambutnya dalam keadaan berbaris-baris. Bagaimana keadaannya? Allah Subhanahu wa taala alam. Kita tidak tergambar dengan akal fikiran kita yang terbatas ini. Nah, itu ayat yang ke-22. Ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. Maka pada hari itu, kata Allah, akan diperlihatkan neraka Jahannam. Neraka Jahannam ni merupakan neraka yang paling dahsyat. Neraka yang paling dahsyat. Neraka ni dia ada banyak, kita katakan grade dia. Ada neraka Lazar, neraka Saqar, neraka Hawiyah, neraka Hutamah, neraka Sa'ir, neraka Jahim. Tapi induknya yang paling dahsyatnya, neraka itu adalah neraka Jahannam. Maka bagi mana-mana orang yang tadi Allah Subhanahu wa taala sebut tadi, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah. Siapa-siapa yang sangkakan, oh aku kalau tidak solat pun, tak buat tuntutan ataupun hak pada Allah pun, aku tetap dapat nikmat, Allah sayang aku, walaupun aku tidak bayar zakat pun, aku ada rezeki, Allah sayang aku. Maka ingat, waji'a yawma idzin bi jahannam. Sampai satu masa Allah akan perlihatkan neraka Jahannam di hari akhirat. Dan pada hari itu barulah manusia ingat, akan tetapi tidak berguna lagi ingatan baginya. Subhanallah, Masya Allah. Tuan-tuan, puan-puan, para jemaah sekalian, ayat ni memberi satu penginsafan kepada diri saya dan kita semua. Manusia yang hebat macam mana sekalipun dia di dunia ni, kalaulah dia alpa, leka, sombong dengan Allah sehingga tidak tunaikan hak-hak Allah, Allah sebut satu hari nanti, bila dia diperlihatkan neraka Jahannam, yauma idzin yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra. Penyesalannya pada hari itu takkan berguna lagi. Allahu Akbar. Kalau kita tengok ayat-ayat Al-Quran, manusia ni bila pertama kali dia menyesal? Sekarang ni boleh jadi dia tak menyesal lagi lah.
Tapi dalam Al-Quran kita boleh rujuk antaranya dalam surah Al-Munafikun, ada yang komen di barzakh manusia menyesal. Sebelum tu lagi Allah ceritakan penyesalan manusia. Saat pertama penyesalan manusia ketika dia melihat malaikat maut nak cabut nyawa dia. Ini disebut di dalam surah Al-Munafikun, kita boleh rujuk pada ayat yang ke-10 dan ke-11. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah Ta'ala berfirman, ketika manusia melihat malaikat maut nak cabut nyawa dia, maka malaikat ketika itu dia nak rentak nyawa manusia, manusia akan kata, akhartani ila ajalin qarib. Wahai malaikat, boleh tak sabar sat? Relax dulu, tenang-tenang dulu, jangan cabut lagi nyawa saya, bagi peluang sekejap je. Sekejap je. Sebab apa? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Bagi peluang saya nak buat amal soleh, antaranya saya nak bersedekah pada jalan Allah. Inilah saat penyesalan yang pertama manusia. Sekarang tak menyesal lagi. Tapi kalaulah dia tidak melakukan amal-amal soleh, dia akan menyesal satu hari nanti. Salah satunya untuk dia nak bersedekah. Bagai-bagai penyesalan nak melakukan amal soleh. Salah satunya disebut oleh Allah nak bersedekah. Nak solat nanti dulu, wahai Allah. Gunding sekejap boleh tak? Sabar sat boleh tak? Nak solat dulu, nak buat amal soleh dulu, nak sedekah dulu, nak baca Quran dulu. Ketika itu kata Allah, yauma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Penyesalannya itu tidak berguna lagi pada saat itu. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah kita ada kudrat, ada masa, ada kesempatan. Kalau ada peluang untuk amal soleh, buat je lah. Kalau ada peluang menuntut ilmu, buat je lah. Moga-moga dengan kita menuntut ilmu tu memberi semangat dan motivasi kita untuk beramal soleh. Ayat yang ke-24, kalau nak urai panjang-panjang nanti, tak habis pula ayat kita ni. InsyaAllah kita masuk ayat yang ke-24. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maka adalah manusia akan mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Allahu Akbar. Terus manusia ni akan sebut, ruginya dulu dia kata. Nyesalnya tak ambil peluang dulu. Kenapalah tak belajar ilmu? Kenapalah tak belajar fiqh? Kenapalah tak belajar tafsir? Kenapalah malah nak buat itu, nak buat ini? Kenapalah lupa nak baca Al-Quran? Ini penyesalan yang Allah ceritakan. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kalaulah aku ni hidup balik, dia kata. Kalau aku hidup balik, aku nak tebuh balik. Nak melakukan amal-amal soleh. Sebab itulah, ada pepatah Arab menyebut, An-nasu niyamun. Manusia ketika hidup, kebanyakannya ramai yang tidur. Ketika dia hidup ni, sebenarnya ramai yang tidur. Maknanya tak sedar. Wa idza matu ittabahu. Tetapi bila dia sedar, apabila dia meninggal dunia, barulah tersedar daripada dibuai mimpi yang lena itu. Sebab itu kita ingatkan, kurang-kurang lebih 40 hari lagi menjelang Ramadan. Rejab ni bulan untuk kita menanam, melatih diri kita melakukan amal soleh. Tanam. Gerakkan diri kita. Bulan Sya'ban, bulan untuk kita menyiram. Siram balik tanaman-tanaman kita. Maknanya polish balik. Kita perbaiki balik hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia bagai-bagai. Masuk bulan Ramadan itu bulan kita menuai hasil. Menuai hasilnya. Sebab itu, selepas Ramadan ada bulan Syawal.
Syawal dalam bahasa Arab maknanya melentik. Melentik. Melentik ni macam ekor kalajengking, kan dia melentik naik ke atas. Melentik naik ke atas itulah dalam bahasa Arab disebut sebagai Syawal. Kenapa bulan itu disebut Syawal? Maknanya amal kita ni meningkat daripada bulan-bulan sebelumnya. Jadi bermula di mana? Bermula sekarang inilah untuk kita menanam, melatih diri kita melakukan bagai-bagai kebaikan pada jalan Allah. Itu ayat yang ke-24. Ayat yang ke-25. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. Ayat yang ke-26. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. Maksudnya, maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang menyiksa seperti siksaannya. 26. Dan tiada seorang pun yang mengikat ketat seperti ikatannya. Apa maksud ayat ni? Pada hari akhirat kelak, siksaan Allah itu siksaan yang paling kuat, paling dahsyat. Tak pernah lagi manusia mengalami azab ataupun siksaan seperti itu sewaktu dia hidup di dunia. Itu maksud fayauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Di dunia dah rasa azab dah. Tetapi di hari akhirat azab itu bertambah-tambah. Di dunia orang boleh tolong. Di hari akhirat tidak sudi Allah Ta'ala tolong. Na'udzubillah. Pada kelompok tadilah yang kita baca tadi pada ayat yang ke-15 tadi. Ayat yang ke-26, dan tiada seorang pun yang mengikat ketat seperti ikatannya. Maksudnya apa dia? Maknanya kalau di dunia kita diikat, dipenjara, digari sampai satu masa ikatan itu terbuka. Gari itu akan terbuka. Yang dipenjara akan dikeluarkan. Tetapi di dalam neraka, dia akan berada lama dalam neraka. Bahkan akan ada yang berada di dalam neraka itu sampai bila-bila. Na'udzubillah min zalik. Itu maksud, tidak ada seorang pun yang pernah diikat seketat ikatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ayat yang ke-26. Ayat yang ke-27, 28, 29, 30. Ini tema yang lain pula Allah ceritakan. Ayat yang ke-27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, kata Allah. Para jemaah sekalian, nafsu ni dia ada 3 jenis. Kalau kita nak ambil poin ni, baik juga untuk catatan kita. Yang pertama, ada nafsu itu disebut sebagai nafsu ammarah. Nafsu ammarah. Yang kedua, ada nafsu disebut nafsu lawamah. Dan yang ketiga, ada nafsu disebut nafsu mutmainnah. Apa beza nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah? Yang dijemput Allah, yang diseru Allah, yang dipanggil Allah, bukan nafsu ammarah, bukan nafsu lawamah, tetapi nafsu mutmainnah. Apa beza antara nafsu ammarah, lawamah dan mutmainnah? Kalau nafsu ammarah ni dia duduklah di mana sekalipun, diri dia akan cenderung kepada maksiat dan kejahatan. Dia duduk dalam kalangan orang yang tidak baik pun dia buat benda tak baik. Dia duduk bersama dengan orang baik pun dia cenderung untuk buat benda tak baik. Itu dikenali sebagai nafsu ammarah. Yang kedua, nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni macam mana? Dia sejenis lalang. Lalang ni, kalau angin tiup ke kanan, dia akan bergerak ikut angin. Kalau angin tiup ke kiri, dia akan follow tiupan tadi. Faham tak? Kalau angin tiup ke kanan, dia akan bergerak ke kanan. Angin tiup ke kiri, dia akan bergerak ke kiri. Itu nafsu lawamah. Maknanya, kalau dia berada di tempat yang baik, dia akan jadi baik.
Kalau dia berada di tempat yang tak senonoh, dia akan jadi yang tak senonoh, yang tak baik. Itu nafsul lawamah. Dan ada nafsu yang ketiga yang dipanggil Allah, dijemput Allah, nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ni macam mana, Ustaz? Dia duduk tempat yang baik pun dia baik, dia duduk tempat yang tak baik pun dia baik. Ini yang Allah Ta'ala jemput yang seru ni. Nafsul mutmainnah. Maka ayat yang ke-27 Allah berfirman, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang baik. Moga-moga kita termasuk daripada nafsul mutmainnah. Allah jemput, Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai orang yang baik, duduk ke mana pun dia ni baik, akhlaknya baik. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diredai. Allah sebut, mari. Orang yang nafsul mutmainnah, mari jumpa aku dalam keadaan aku reda pada awak dan awak juga termasuk dalam kalangan yang diredai di sisi Allah. Itu maksudnya. Dia diredai Allah, Allah meredai dia. Itu maksudnya. Bagi siapa ni? Nafsul mutmainnah. Duk ke mana pun, dia mampu jaga diri dia daripada melakukan benda, kejahatan, dosa dan maksiat di sisi Allah. Ini yang Allah Ta'ala jemput ni. Ayat yang ke-29, Allah Ta'ala berfirman, Fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Jamaah hamba-hambaku ni merujuk kepada hamba-hamba Allah yang mana? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Wahai orang-orang yang nafsul mutmainnah, marilah bersama dengan para nabi, siddiqin, syuhada, salihin, kata Allah. Masuklah bersama dengan jemaah hamba-hambaku. Kemudian, wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam syurgaku. Syurga yang mana ni? Bersama dengan hamba-hamba Nabi, Siddiqin, Salihin. Masuklah ke dalam syurgaku. Syurga yang tertinggi itu, iaitu syurga Firdaus. Syaratnya, orang ini pada ayat yang ke-27 kata kuncinya, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Iaitu orang yang duk ke mana pun, dia sentiasa baik saja di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, dengan tadabbur yang sederhana, kita telah melengkapkan 30 ayat daripada surah Al-Fajr pada malam ini. Banyak yang kita huraikan 30 ayat tersebut. Tidaklah terlalu detail sebab waktu kita terbatas. Kalau para jemaah nak mendapatkan huraian yang lebih detail, kita boleh rujuk kitab-kitab tafsir yang ada. Tetapi ala kulli halnya, surah Al-Fajr ini telah termasuk dalam kamus kehidupan kita. Kita telah mentadamburnya secara lengkap. Alhamdulillah. Jadi ada 30 ayat daripada surah ini. Jadi saya kiranya nak bagi homework lah kepada para jemaah sekalian. Sekiranya ada yang berkemampuan, saya mohon untuk sama-sama para jemaah hafal surah ini. Moga-moga kebaikan yang para jemaah lakukan, kebaikan itu akan kembali kepada saya di hari akhirat kelak. Moga-moga dengan asbab itu kita layak untuk mendapat syafaat Al-Quranul Karim, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian yang ada kemampuan, ayolah kita sama-sama hafal surah Al-Fajr ini, insya-Allah. Dulu kita dah sebut dah, hafal surah Al-Ghasyiyah, hafal surah At-Taqwi, bagai-bagai. Malam ni satu lagi surah kita berjaya selesaikan, iaitu surah Al-Fajr 30 ayat. Jadi saya kembalikan majlis pada malam ini kepada Puan Moderator. Persilakan. Alhamdulillah. Ustaz nak buka soalan ke? Kok ada yang nak bertanya? Kalau ada boleh, insya-Allah satu ataupun dua. Kalau banyak tak sempat dah kot sebab dah pukul 10 dah ni. Baik, silakan kalau ada kemusykilan. Kalau tak ada, kita tutup kuliah.
Assalamualaikum Ustaz. Jamira. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan puan. Ustaz tadi bila Ustaz kata nafsu mutmainnah tu kan, maknanya mereka ni semasa hidup mereka memang tergolong dalam orang-orang yang baik lah. Tapi macam mana orang yang di pengakhiran hidup dia Ustaz baru kini kematian dia dalam husnul khatimah, maknanya menjadi pilihan Allah untuk mengakhiri kehidupan tu dalam keadaan yang baik, sedangkan waktu hidupnya tu dia berada dalam dua lagi nafsu yang bukan mutmainnah tu. Diorang ni mendapat jemputan Allah juga ya Ustaz. Terima kasih kepada Puan Azrina atas soalan yang sangat baik. Ada satu hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan manusia itu yang dinilai di sisi Allah pada penutup kehidupannya. Pada penutup kehidupannya. Ada orang dia dengan syurga Allah Ta'ala ni sejengkal lagi nak masuk syurga. Maknanya baik. Tetapi di akhir kehidupannya itu, dia banyak buat benda-benda yang tidak baik. Terjerumus kepada benda yang tak baik. Maka Allah tengok kepada penghujungnya. Yang tadi tu dapatlah pahalanya kalau dia buat benda baik. Tetapi penghujung itu menjadi penentu. Ada orang ketika sepanjang hayatnya tak baik. Tetapi dia dapat hidayah Allah. Dia berubah dan sebagainya. Dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Hadis ini sebenarnya dia nak memberi pengharapan kepada manusia bahawasanya pintu taubat itu sentiasa terbuka dan dia tidak pernah terlambat. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan dia kasih kepada hamba-Nya. Dan betul kita lihat, ramai hari ini kita lihat tren para artis yang berhijrah. Artis yang berhijrah. Dulu kita tengok pakaiannya, kita tengok sekali pandang tu tidak elok lah. Tapi Alhamdulillah sekarang ni percakapannya berubah, pergaulannya berubah, dijaga perwatakannya dan sebagainya. Kita yakin dalam Islam rahmat Allah Ta'ala itu terlalu luas dan dia tak pernah putus. Sebab Allah akan lihat pada penghujung kehidupannya. Kita tak tahu macam mana. Sebab itulah adalah beberapa doa yang diajarkan kepada kita, antaranya di dalam Al-Quran untuk kita baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Wahai Allah, la tuzigh qulubana. Jangan kamu pesongkan hati-hati kami ba'da idh hadaitana, sedangkan dulu kau beri hidayah kepada kami. Kita juga diajar doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah dan jangan akhiri hidup kami dengan su'ul khatimah. Yang pastinya husnul khatimah ini salah satu cara untuk mendapatkannya adalah istiqamah. Orang yang istiqamah ni dengan maksud berada di dalam yang diredai oleh Allah, salah satunya cara kita berjemaah. Berjemaah ini menuntut kita istiqamah. Kita kan kalau seorang-seorang nak baca surah Al-Mulk boleh jadi payah. Tetapi bila berjemaah, kita jadi istiqamah membaca surah Al-Mulk. Jadi salah satu tanda untuk mendapatkan husnul khatimah, kekal mencari jemaah yang baik-baik. Moga-moga dengan demikian kita diberikan husnul khatimah insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, sikit nak tanya Ustaz ni. Boleh insya-Allah. Ada kita akhir kita awal kita amalan molek. Pak akhir tu kita jadi tak molek Ustaz ni. Patuh amalan hak lama tu tak deh kita. Boleh maksudnya lagi. Boleh lagi. Maknanya dikira lagi di sisi Allah. Kalau amalan tu amalan yang baik, pahalanya tetap diberikan oleh Allah terhadap sebelum daripada ni. Tetapi penutup itulah yang menentukan dia dapat husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Maksudnya kalau penutup tu penutup yang tak baik, tak comel, tak cantik,
dia akan ditransitkan dulu ke dalam neraka Allah untuk sekian-sekian tempoh. Itu maksudnya. Sekian-sekian tempoh dia akan ditransit dulu ke dalam neraka. Tapi dia akan masuk juga ke dalam syurga satu hari nanti dengan syarat dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya innamal a'malu bil khawatim. Allah lihat nanti di akhir penutup kehidupan kita. Wallahu a'lam. Oh, faham. Terima kasih. Sama-sama. Baik, kalau tak ada soalan lagi, kita tutuplah kuliah. InsyaAllah. Alhamdulillah, selesai sudah tafsir surah Al-Fajr kita pada malam ini. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Sedikit kesimpulan lah, ayat 15 hingga 20, kekayaan dan kemiskinan ialah ujian daripada Allah terhadap hamba-hambanya. Ayat 21 hingga 26, penyelesaian manusia yang tenggelam dalam kehidupan duniawi pada hari akhirat, pada hari kiamat. Dan ayat 27 hingga ke 30 itu penghargaan Allah terhadap manusia yang sempurna imannya. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman. Terima kasih kepada sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita setiap hari. Alhamdulillah. Izinkan saya buat hebahan kuliah esok Ustaz. Pada pukul 6.45 pagi kuliah subuh bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Zaidi bin Edward dengan surah Al-Kahfi, bacaan Yasin, doa dan tazkirah. 10 pagi kuliah duha bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzaman dengan hadis Qudsi. 5.10 petang kuliah asar bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil dengan ziarah ke Alam Barzah. Pukul 8 malam kuliah maghrib bersama Al-Fadhil Ustaz Yang Ma'arif Datuk Abbas bin Nordin dengan pengajian Tauhid. Dan 9.15 malam kuliah isyak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz pilihan. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asalamah wa ila liqa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua, bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.